Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mohon harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat bersama-sama dengan keluarga tersayang. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah kita sama-sama menandatangani membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Okey, untuk pengetahuan kamu, pada minggu ini kita akan mempelajari topik ataupun unit yang terakhir bagi subjek ibadah, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Okey, pastikan dekat depan kamu ada buku teks ibadah bagi yang pelajar dalam Google Meet ni. Sama juga dengan pelajar yang sedang menonton video yang Mukaddim buat ni. Pastikan kat depan kamu ada buku teks ibadah. Okey, kamu jangan tengok video di akhir saja. Sebab apa? Sebab dekat video kamu nak tengok latihan. Mukaddim tak suka macam tu. Okey, pastikan kamu tengok video ni daripada awal hingga akhir. Maksud dia daripada awal tu kita ada penerangan, kemudian sampailah kepada latihan. Jangan tengok video latihan saja. Tengok semua. Okey. Sebelum kita masuk unit yang terakhir, suka Mukaddim mengulang semula ataupun kita buat ulang kaji sedikit berkaitan dengan topik yang kita dah belajar berkaitan dengan solat Jumaat ini. Okey, mula-mula kita dah belajar tentang pengertian solat Jumaat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Okey, secara ringkasnya solat Jumaat ni didirikan sebanyak 2 rakaat. Okey, 2 rakaat pada waktu Zuhur. Okey, pada waktu Zuhur, kemudian didirikan secara berjemaah paling kurang 40 jemaah. Kemudian didirikan di tempat yang dibenarkan seperti masjid. Okey, seperti masjid dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, kamu kena ingat betul-betul pengertian dia. Kena tengok intipati dia. Okey, sebab kalau pengertian pun kamu tak tahu, macam mana kamu nak dirikan solat Jumaat? Macam mana kamu nak tahu solat Jumaat kamu tu sah ke tak sah? Okey, kalau kamu nak tahu sama ada kamu buat tu betul ke tak betul, kita akan refer balik, kita akan rujuk balik kepada pengertiannya. Okey, itu dari segi pengertian. Kemudian kita dah tengok tentang syarat wajib solat Jumaat. Okey, seperti yang Mukaddim cerita kat kamu, syarat wajib tu maksud dia apa? Syarat wajib tu maksudnya benda yang kena ada dekat kita sebelum kita laksanakan sesuatu. Itu syarat wajib. Okey, syarat sah pula perkara yang kita tengah buat tu. Perkara yang kita tengah buat waktu solat Jumaat tu betul ke tak betul. Okey, itu maksud syarat sah. Kemudian kita dah tengok dalil Al-Quran dan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Maksud dia perintah Allah, perintah Nabi suruh kita buat solat Jumaat ni ada bukti-buktinya. Okey. Dan minggu lepas kita tengok pula tentang topik khutbah Jumaat. Okey, khutbah Jumaat. Okey, dalam solat Jumaat dia kena ada khutbah. Kalau tak ada khutbah, tak cukup syarat, tak sah solat Jumaat tersebut. Okey. Hari ini kita akan sambung tentang hikmah solat Jumaat. Okey, hikmah solat Jumaat. Okey, yang pertama kita tengok muka surat 41. Okey, antara hikmah-hikmah ataupun kebaikan ataupun kita sebut faedah, apa yang kita dapat daripada solat Jumaat ni? Yang pertama, memuliakan hari Jumaat. Okey, seperti yang kita tahu, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari. Kalau dalam kelas, kita ada ketua kelas. Kalau dekat sekolah, kita ada ketua pelajar. Kalau dekat pihak guru pula, kita ada mudirah, kita ada ketua guru. Okey, dalam hari pun ada juga. Okey, dalam banyak-banyak hari tu, dalam 7 hari tu, ada ketua dia, iaitu hari Jumaat. Okey, jadi hikmah kita buat solat Jumaat ni, kita memuliakan hari penghulu segala hari. Okey, yang kedua, dapat mengeratkan persaudaraan dan perpaduan antara umat Islam dengan perjumpaan mingguan pada setiap hari Jumaat. Okey, macam mana kita dapat eratkan persaudaraan? Okey, bila kita pergi solat Jumaat, kita berkumpul beramai-ramai, betul? Okey, awak pergi masjid, ada tak solat Jumaat seorang-seorang? Tak ada. Okey, bila kita pergi masjid hari Jumaat, ada ramai orang. Kita jumpa orang yang kita tak kenal pun kita akan jumpa. Kemudian, bila kita dah solat Jumaat, kita dah selesai, nak balik tu kita bersalam-salaman. Kita tak kenal pun kita salam. Kita senyum. Okey, itu adalah cara-cara kita mengeratkan perpaduan di dalam kalangan umat Islam. Okey, itu yang kedua.
Yang ketiga, dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada khutbah yang disampaikan sebelum Jumaat. Okey, sebab apa ada khutbah? Sebab kita nak ambil iktibar, kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil apa yang penting untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Okey, yang keempat, melatih umat Islam hidup secara bermasyarakat. Okey, okey, bila kita buat solat Jumaat, kita pergi solat Jumaat ni, kita berkumpul ramai-ramai, dia dapat melatih kita hidup bermasyarakat. Maksudnya kita tak hidup seorang-seorang. Kita pergi Jumaat baru kita nampak, oh ramainya umat Islam. Oh ramainya orang Islam dekat taman aku. Aku ingatkan orang Cina je kat rumah aku ni. Kita sedar kat keliling kita, rumah Cina, rumah India. Tapi bila kita pergi solat Jumaat kat taman kita, kat kawasan kita, baru kita tahu betapa ramainya masyarakat Islam dalam kawasan kita. Jadi, barulah kita latih diri kita ni hidup bermasyarakat. Kita tak hidup seorang-seorang. Jadi kita tak rasa segan dan malu lah. Okay? Sebab kita ada masyarakat Islam di kawasan tempat tinggal kita. Okey, untuk minggu ni, Mak Lin nak awak salin hikmah solat Jumaat dalam bentuk peta buih. Dalam bentuk peta buih. Okey. Dan Mak Lin minta awak buat hikmah solat Jumaat ni dalam perkataan yang mudah awak faham. Maksud dia, awak tak perlu salin sebiji-sebiji. Kalau awak salin sebiji-sebiji tu panjang, kemudian awak tak faham. Mak Lin nak apa yang awak faham, awak tulis. Apa hikmah dia. Itu saja, secara ringkas. Okey, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.